Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video ini adalah video tugasan individu NCC 3053. Terima kasih diucapkan kepada pensyarah subjek iaitu Dr. Hamdan Aziz. Nama saya Nur Fatini Nadira binti Muhammad Sani, kelas kumpulan 5, pelajar tahun 1 Biologi Marine, bernombor matrik S62562. Dan isu yang dibawa dalam pembentangan kali ini adalah buli cyber dalam kalangan remaja. Sebelum bergerak ke titik utama pembentangan, marilah kita mengenal apakah maksud buli cyber. Apakah itu buli cyber? Masyarakat pada hari ini mempunyai akses yang mudah terhadap teknologi komunikasi termasuklah melalui email, blog, telefon selular dan jaringan sosial. Berhadapan dengan perkembangan teknologi tersebut, satu isu yang muncul khususnya dalam kalangan remaja ialah wujudnya isu buli cyber atau cyberbullying, iaitu satu bentuk gangguan berteknologi tinggi yang melibatkan penggunaan kata-kata yang tidak sopan secara berulang. Cyberbully adalah penggunaan komunikasi berasaskan teknologi termasuk telefon selular, email, mesej segera dan jaringan sosial yang bertujuan menimbulkan gangguan atau ugutan terhadap individu melalui mesej atau ekspresi secara dalam talian. Buli cyber merupakan satu gejala buli yang baru muncul setelah berlakunya ledakan teknologi komunikasi pada hari ini. Golongan pengguna gadget yang tidak memanfaatkan gadget ke arah yang betul atau penyalahgunaan gadget yang diperoleh antaranya ialah aktiviti buli cyber ini. Buli cyber sangat tidak asing lagi dalam kalangan remaja. Hal ini kerana remaja sering dikaitkan dengan ketagihan penggunaan gadget sekaligus mendedahkan mereka dengan pengaruh yang tidak baik di alam cyber. Tambahan pula, pemikiran mereka yang tidak matang membuatkan mereka melakukan sesuatu tanpa berfikir panjang. Oleh itu, dalam pembentangan ini akan saya kupaskan apakah impak negatif, faktor dan cara mengatasi kes cyberbully ini. Pertama sekali, mari kita lihat contoh isu buli cyber yang pernah berlaku di Malaysia. Kes buli cyber sering dikaitkan dengan isu bunuh diri. Isu bunuh diri pula selalunya berpunca dari penyakit kemurungan. Berkaitannya, buli cyber merupakan salah satu punca kemurungan. Telah banyak kes-kes bunuh diri yang berlaku akibat buli cyber. Antaranya ialah kes yang berlaku 5 tahun lalu di Pulau Pinang, seorang pelajar terjun dari tingkat 17 sebuah bangunan disebabkan cyberbully ini. Beberapa hari sebelum membunuh diri, mangsa ada menyatakan niatnya untuk membunuh diri dan dihalang oleh kawannya. Tapi nampaknya ianya tidak diendahkan. Kawan baik mangsa kemudiannya menaikkan status dan menyuruh pembuli tersebut tampil ke pengemubian mangsa untuk meminta maaf dan supaya ianya menjadi pengajaran kepada semua pihak. Bergerak kepada inti utama pembentangan ini iaitu impak negatif buli cyber. Yang pertama adalah mangsa buli cyber hilang keyakinan diri. Mangsa merasakan setiap apa yang dilakukan olehnya akan dinilai oleh orang sekeliling dan bimbang tidak dapat mencapai ekspektasi orang lain. Mangsa akan rasa lebih gelisah jika dia tidak dapat mencapai ekspektasi orang sekeliling dan dia akan dibuli. Seterusnya, mangsa berasa terancam keselamatannya. Disebabkan ugutan yang diterima di alam cyber, mangsa bimbang ugutan tersebut akan menjadi kenyataan. Kerana kebanyakan buli cyber adalah berunsur ugutan. Selain itu, mangsa mengalami depresi atau kemurungan. Ugutan yang diterima mengganggu mental dan emosi mangsa. Mangsa akan sentiasa merasa tidak tenang dan menyebabkan kemurungan. Apabila seseorang itu sentiasa tidak tenang dengan persekitaran mereka, kewarasan mereka boleh terganggu dan menyebabkan mereka kemurungan. Yang keempat, mangsa akan hilang fokus dalam melakukan aktiviti seharian. Apabila mangsa rasa takut dia menguasai diri, hal ini akan mengganggu mangsa untuk melakukan kerja-kerja seharian kerana mangsa terlalu fokus dengan persekitaran yang baginya dia merasakan diri dia terancam. Sebagai contoh, seorang pelajar yang merupakan mangsa buli cyber, dia akan susah untuk fokus dalam pelajaran kerana emosi dan mentalnya yang terganggu. Tambahan pula, waktu makan mangsa akan tidak teratur kerana kemurungan yang dihadapi.
Penyakit kemurungan ni menyebabkan mangsa hilang selera makan dan waktu makan yang teratur pula akan menyebabkan kesihatan mangsa terjejas. Sebab itu, kita tengok kebanyakan pengidap penyakit kemurungan badannya kurus. Jadi, impak negatif yang kelima adalah menjejaskan kesihatan mangsa. Yang keenam adalah merosakkan hubungan dengan keluarga dan rakan. Mangsa buli tersebut akan kemurungan dan dia akan mudah marah sekaligus suka untuk meluahkan masalah kepada keluarga dan rakan terdekat. Keluarga dan rakan terdekat dia sepatutnya memberi sokongan dan menjadi pendengar masalah mangsa dalam apa juga keadaan. Yang terakhir adalah pemuli hilang jati diri. Perbuatan buli cyber adalah sangat tidak berakhlak dan melunturkan jati diri seorang. Hal ini kerana perbuatan tersebut mampu merosakkan hubungan silaturahim sesama manusia dan secara tak langsung boleh merosakkan reputasi pembuli itu sendiri. Jadi, apakah faktor terjadinya isu buli cyber ini? Ia bermula apabila remaja itu sendiri dia kurang mendapat perhatian dan kasih sayang yang diperlukan. Mereka mula mengaktifkan diri dalam alam cyber. Malangnya cara mereka mencari perhatian adalah salah, iaitu dengan membuli orang di alam cyber. Seterusnya, pembuli kurang mendapat didikan ibu bapa. Mereka mungkin kurang terdedah dengan isu buli cyber atau tidak sedar bahawa perbuatan mereka mengecam atau memberi komen negatif itu adalah buli cyber. Dan akhir sekali, ketidakpuasan hati terhadap individu tertentu. Mereka melepaskan rasa tidak puas hati tersebut di alam cyber dan menyerang orang itu secara awam. Mereka juga mengedahkan fakta bahawa alam cyber bukan tempat untuk melampiaskan kemarahan. Kini, Persatuan Kesihatan Mental Malaysia atau MMHA bercadang untuk mewujudkan talian bantuan khusus bagi menangani kes sedemikian. Seperti yang terlihat di slide, MMHA mendedahkan bahawa terdapat 500 panggilan kes buli cyber yang diterima setiap bulan. Talian daripada Presiden MMHA sendiri berkata, talian bantuan ini bukan sahaja bagi membolehkan mereka membuat aduan tetapi untuk kami menyiasat dan mengesan jika ia boleh memberikan kesan psikologi kepada bangsa dan kita juga boleh mengesan sekiranya pemanggil itu memerlukan intervensi lebih daripada itu dan kita akan mengesyorkan jika mereka memerlukan kaunseling atau ubat-ubatan, kata Presiden MMHA kepada Sinar Harian. Jadi, kesimpulannya, buli cyber telah menjadi satu jenayah baru yang bakal mendatangkan implikasi negatif sekiranya tidak ditangani secara serius oleh semua pihak. Bagi tujuan membentuk kanak-kanak dan remaja yang membangun dengan sihat fizikal, mental, rohani dan emosi serta memiliki kecemerlangan akademik, semua pihak termasuk ibu bapa, sekolah, masyarakat perlu memainkan peranan bagi mewujudkan persekitaran yang mampu mencegah berlakunya gejala buli ini, yang menjadi punca kepada berlakunya kecederaan sama ada berbentuk emosi, mental, fizikal serta masalah sosial yang lain. Okey, jadi kita telah pun sampai ke slide yang terakhir, iaitu senarai rujukan yang digunakan untuk tugasan ini. Jadi saya akhiri pembentangan saya dengan 2 rangkap pantun. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak dara. Baliklah tuan, membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Bunga dedap di atas para anak dusun, pasang pelita kalau tersilap. Tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.